politik, kerana yang hadir di sini semua pihak. Yang NGO pun hadir, universiti pun hadir, parti-parti politik pun hadir. Mereka datang sebagai orang Melayu. Mereka nak tahu apa dah jadi kepada maruah orang Melayu, bagaimana nak pulih maruah orang Melayu. Dia bukan resis. Kita tak nak kecam orang Cina, tak kecam orang India, tetapi kita nak kecam sebenarnya orang Melayu. Kenapa mereka jadi begini? Sebabnya kerana mereka tidak buat apa yang harus dilakukan oleh mereka. Kan mufakat nasional. Masa itu kalau kita tengok hari apatah, hari yang tentang orang Melayu itulah, saya pun tak ingat hari apa tu, di mana Mahathir ada, di mana UMNO ada, di mana Bersatu ada pada waktu itu di stadium. Konon-kononnya hari maruah Melayu ke whatever they call it, sehingga terwujudnya apa ini dinamakan sebagai mufakat nasional dan perikatan nasional kemudiannya. Kalau kita tengok semuanya centralized kepada UMNO. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Jadi hari ini kita akan bercakap tentang rentetan daripada apa yang kita bawa semalam, yang kita bawa tempoh hari. 2 hari lepas yang kita bawa semalam. Pertama, kita sambung cerita bagi siapa yang baru nak ikut saya ni. Mula-mula dulu kita kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi berjumpa dengan Agong, kemudian saya nyatakan halangan-halangan yang mungkin yang Pertuan Agong Datuk Seri Anwar Ibrahim akan hadapi. Dan kemudian 2.30 pada pukul 10.30 beliau pergi berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Selepas itu beliau 2.30 Kuli Tengku Razali Hamzah menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dan selepas itu saya buat live malam tadi, dan malam tadi pukul kira-kira lepas habis salam pukul 11 lebih macam tu, UMNO terus keluar kenyataan berkenaan dengan mereka nak revise balik, mereka nak ungkap balik, mereka nak orang kata apa, nak tengok balik dia orang punya relationship di antara UMNO dan juga Bersatu. Dan kemudian hari ini Pasir Salak keluar kenyataan, mungkin tak mustahil kalau kita katakan bahawa UMNO akan menyertai kabinet Anwar Ibrahim. Jadi itu adalah merupakan satu ugutan sebenarnya kepada Bersatu. Kenapa jadi macam tu kan? Kalau kita tengok dalam peristiwa-peristiwa yang sebelum ini, for so many times, banyak kali di mana Bersatu telah membuli UMNO. Jeng ada orang guna kan. Bersatu telah membuli UMNO. Di dalam perikatan ini, Bersatu telah membuli UMNO, walhal UMNO ini adalah parti yang paling besar komponen dia, iaitu 39 ahli parlimen ada di dalam satu single parti, iaitu UMNO. Sedangkan kalau kita tengok Bersatu pun tak sebanyak itu, tetapi PAS ada di bawah cengkaman dan di bawah orang kata apa, di bawah belayan Bersatu disebabkan oleh GLC dan jawatan-jawatan menteri yang diberikan kepada mereka, menjadikan kekuatan UMNO itu tidak kuat. Tetapi saya dah beritahu awal dahulu, sebenarnya UMNO mempunyai satu bullet yang sangat kuat. Saya rasa dalam beberapa minggu, beberapa bulan lepas saya beritahu berkenaan dengan bullet yang UMNO ada, iaitu UMNO mempunyai kelebihan untuk keluar daripada Perikatan Nasional, mengugut pun keluar pun tak apa. Dan kekuatan itu UMNO tak gunakan. Mungkin pada masa itu UMNO melihat, yalah, walaupun macam mana pun kita lihat UMNO ni, dia masih lagi melihat kepada rakyat. Kita tak boleh menafikan perkara tersebut. UMNO ni kita kata dia jahat tu pun dia still manusia, dia still melihat kepada rakyat. Mungkin dia masih lagi memikirkan kestabilan politik dan kestabilan ekonomi negara. Itu kita kudos kepada UMNO juga. Terima kasih kepada UMNO kerana memikirkan hal tersebut. Namun begitu, akhirnya mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, berapa lama kita nak jadi budak dipijak kepala oleh Bersatu ni. Dan dibuktikan di Sabah baru-baru ni. Ini bagi saya, Sabah tu merupakan orang kata apa, final strike of the nail to the coffin. Orang kata merupakan satu pukulan terakhir yang membuatkan UMNO sudah hilang sabar. Dalam keadaan UMNO menang 14 kursi berbanding masa itu Bersatu 11 kursi,
Walaupun Perikatan Nasional menang dengan majoriti, tetapi UMNO melihat bahawa mereka adalah komponen parti yang terbesar, diberikan pula jawatan Ketua Menteri Sabah itu kepada Bersatu dan bukannya kepada UMNO, menjadikan UMNO rasa macam mereka sudah diperbudak-budakkan. Jadi dalam situasi dan keadaan tersebut, dia sedar keperluan untuk UMNO kata that's it, cukup, enough is enough. Tiba masa kalau kita nak tunjukkan kekuatan kita, inilah kekuatan kita yang sebenar, inilah kemampuan kita sebenar, inilah kita yang sebenar. UMNO sebenar, UMNO sebagaimana UMNO yang dikenali dahulu, UMNO yang mempunyai satu kekuatan untuk command parti, satu kekuatan UMNO yang dilihat sebagai parti yang boleh menstabilkan politik negara. So sebab itu ada yang kawan saya tanya 2 hari lepas, dia kata macam mana kita nak stabilkan politik negara ni. Bagi saya kata nak stabilkan politik negara, bagi UMNO je lah berkuasa, itu je. UMNO berkuasa, stabil politik negara kan? Ada yang kata maksudnya kau nak setujulah UMNO ni berkuasa. Bukan masalah UMNO berkuasa. Kau tanya soalan macam mana menstabilkan politik negara. Nak menstabilkan politik negara, bagi UMNO, bagi BN berkuasa balik, stabillah politik negara. Selain daripada itu, kalau mereka tidak berkuasa, mereka akan cuba sedaya upaya, apa cara, metod sekalipun untuk memastikan bahawa mereka akan kekal berkuasa. So malam ni kita cerita, saya dah cerita macam mana UMNO cuba nak buat rundingan bahawa mereka sekarang ini nak take over Perikatan Nasional dengan cara berunding dengan Anwar Ibrahim. Tetapi ada satu lagi formula, game di dalam game, permainan di dalam permainan yang UMNO tak take into consideration, yang UMNO tak fikir. Yang ni saya bawa dekat hujung sekali. Yang ni kita dengar, kalau tuan-tuan nak tahu apa game di dalam game yang berkemungkinan akan berlaku dalam politik negara kita, tuan-tuan dan puan-puan dengarlah dan tengoklah live ini sampai hujung sekali. Ada yang kata kau saja nak letak hujung sekali. Yalah, memang saya letak hujung sekali. Ada satu lagi permainan yang kalau tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim main hari ni, dia main chess kan. Dalam video, dalam dia punya Facebook dia, Twitter account dia sebagainya, beliau main chess hari ni ya. Dan siapa yang main chess, dia tahu bahawa kadang-kadang langkah yang kita bagi itu adalah bukan langkah yang sebenar. Bagi yang tak nampak game di dalam game ni, dia mungkin tak nampak bahawa kadang-kadang kita movekan bishop, kita ingat dia movekan queen, kita ingat dia sacrificekan queen. Rupanya dengan sacrificing queen dia tu, kita telah bunuh dia punya defense dia yang paling kuat. Okey, kita akan tengok hari ni apa benda yang berkemungkinan untuk berlaku. Now, bila saya kata kemungkinan berlaku ni, ramai orang yang tak ada juga, bukan ramai, ada yang tak puas hati dengan saya. Dia kata kemungkinan berlaku ni, kau cakap kemungkinan. Itu saya kata, saya cakap kemungkinan kebarangkalian, probability, kebarangkalian, kemungkinan. Jadi kemungkinan itu adalah rentetan daripada permainan-permainan yang ada. Sebab tu saya kata, selagi mana politik kita macam ni, saya ada modal nak bercerita kan. Ada modal nak bercerita. Itu lagu Spider. Jadi ada modal saya nak cerita. Kalau politik kita macam tu, ya tak ada modal lah kita nak cerita kan. Okey, so berkenaan dengan Bersatu dan juga UMNO tadi, dalam keadaan sekarang ini UMNO melihat bahawa mereka dibuli, bahawa mereka telah ditindas, bahawa mereka tidak diberikan apa yang sewajarnya, jawatan yang diberikan kepada mereka, kes-kes Zahid Hamidi, kes-kes Bung Mohtar, kes-kes paling teruk kes baru-baru ini Najib Tun Razak didapati bersalah. Jadi apa yang sepatutnya mereka nak lakukan tu tak dapat dilakukan. Sepatutnya Bersatu tolong mereka dengan kes-kes begini, tak mampu nak tolong. Akhirnya apa yang berlaku adalah dia kata okey, dia bagi warning. Kalau kita tengok beberapa pimpinan sebelum ini, dia kata kamu tengok nanti, Bersatu jangan sombong bahawa kita boleh take over. Dan sekarang ini kita tengok apa yang berlaku ini sedang berlaku. Saya takut yang di game kena game kena yang game kena game, yang di game kena game. Macam itulah dia punya permainan dia. Okey. So dalam situasi dan ada keadaan sekarang, apa yang berlaku? Dia macam ni. UMNO melihat bahawa mereka telah dipermainkan. Jadi bagaimana dia nak memainkan lagi isu ni? So caranya adalah UMNO, bukan parti UMNO, bukan en bloc, tetapi komponen di dalam UMNO berunding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyatakan bahawa mereka hendak mengambil alih kerajaan. Dan SD itu memang ditandatangani, akuan berkanun itu memang ditandatangani, statutory declaration itu memang ditandatangani. Dan sekiranya ini yang benda yang mereka tak faham, sekiranya ada di antara mereka yang engkar dengan SD tersebut, maka mereka boleh diheret ke mahkamah.
Satu lagi kita kena faham juga, ada di antara mereka ni sign 2 SD. Satu dengan Datuk Seri Anwar, satu dengan Mahathir, dengan Pejuang. Itu antara maklumat yang saya dapat. Ada di antara mereka sign 2 SD kerana nak safe, to be on the safe side. Ada di kalangan mereka ini daripada pelbagai tempat. Ada mereka ni tak sign SD pun, tetapi menyatakan bahawa apa yang Agong sokong itu kami sokong. Ini antara mereka yang play safe ni lah, yang main-main dia who wants to play safe tu, itu antara golongan tersebut. Namun begitu, kita lihat UMNO sekarang ini nak buat term, dan pada malam tadi kita dapat lihat bahawa term tersebut telah dinyatakan dengan jelas, iaitu UMNO mahu membawa bersatu kembali ke meja rundingan. Apa maksud UMNO mahu membawa bersatu kembali ke meja rundingan? Itu saya kata malam tadi. Okey, kita lihat senario ini. Saya tolak tepi Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu. Saya fokuskan kepada UMNO dahulu. Saya fokuskan kepada permainan UMNO dahulu. Sebab sebenarnya sentral kepada politik kita ni adalah UMNO. Nak atau tidak, apa kebejatan, apa kerosakan, apa saja ketidakstabilan politik ini sebenarnya sentralnya adalah UMNO. Suka atau tidak, UMNO mempunyai 39 ahli parlimen yang mempunyai signifikasi untuk menentukan tumbang atau bangunnya kerajaan, terbentuk ataupun terhancurnya kerajaan. Jadi UMNO itu sebenarnya, kalau orang duk kisah pasal Azmin, orang duk sibuk pasal Muhyiddin, orang sibuk pasal Anwar Ibrahim, tetapi kita tak pernah menumpukan perhatian kita kepada parti yang dinamakan sebagai UMNO. Sebab apa saja yang berlaku ketidakstabilan ni sebenarnya bermula daripada UMNO. Kalau kita tengok Azmin lepas Tanjung Piai meeting di rumah beliau berkenaan dengan offer projek, itu dia bawa adalah ahli-ahli parlimen UMNO di rumah beliau. Yelah, adalah rundingan dengan bersatu, tetapi UMNO itu dilihat sebagai komponen yang dibawa. UMNO lah yang mewujudkan mufakat nasional. Masa itu kalau kita tengok hari hari yang tentang orang Melayu itulah, saya pun tak ingat hari apa tu, di mana Mahathir ada, di mana UMNO ada, di mana Bersatu ada pada waktu itu di stadium. Konon-kononnya hari Maruah Melayu ke whatever they call it, sehingga terwujudnya apa yang dinamakan sebagai mufakat nasional dan Perikatan Nasional kemudiannya. Kalau kita tengok, semuanya centralize kepada UMNO. Suka atau tidak. Kenapa decentralize kepada UMNO? Saya selalu kata ini, kita nak tengok kerja seseorang itu, kita tengok apa yang memotivasikan mereka. Dia bukan lagi kuasa, dia bukan lagi duit, dia bukan lagi dana, dia bukan lagi projek, tetapi yang memotivasikan mereka sekarang ini adalah kes-kes di mahkamah. Itu yang memotivasikan mereka. Dan yang memotivasikan mereka sekarang ini, dia bukan satu kes dan bukan satu orang pimpinan tau. Kita bercakap tentang ramai pimpinan. Kita bercakap tentang Najib, tentang Zahid, tentang Rosmah, tentang Bung Mokhtar, tentang Tamim Sarega pula, tentang Irwan Sarega. Kita bercakap tentang Nazri Aziz, kita bercakap ramai, Aziz Baling dan sebagainya. Ramai pimpinan-pimpinan tu yang kena. Hari ini kes Bung Mokhtar ditangguhkan. Bukan ditangguhkan sebab apa? Disebabkan oleh COVID yang semakin meningkat, maka kena tangguh. Okeylah, tak apalah tu, itu biasalah, normal lah. Tapi kalau kita tengok sentralnya kat situ, kenapa apabila pimpinan ini mula ditangkap, mula didapati bersalah, mula runtuh, UMNO runtuh. Itu dia punya core. Core kepada kenapa, apa yang memotivasikan apa yang UMNO buat sepanjang 9 bulan daripada bulan Februari sehinggalah sekarang, sehingga kejatuhan Kerajaan Perikatan Nasional dan sebagainya. Itu yang memotivasikan mereka. Asalnya memanglah nak kekalkan Mahathir jadi Perdana Menteri zaman Pakatan Harapan dahulu. Namun begitu, Azmin bercita-cita nak jadi juga Perdana Menteri, berunding dengan UMNO, berunding dengan Bersatu. Akhirnya bagi Muhyiddin si Azmin tak boleh jadi Perdana Menteri, akhirnya dibagi kepada UMNO, pada Bersatu. Muhyiddin jadi Perdana Menteri, UMNO terus bermain permainan tersebut. Namun begitu, UMNO rasa bahawa okey, sentralnya adalah membebaskan dia punya pimpinan, kemudian barulah mereka bercakap tentang pimpinan-pimpinan negeri. So macam mana kita nak buat ni? So sekarang ni dia roll dia punya dice. Dia roll dia punya dice, dia put the card on the table, dia bagi tahu bahawa sekarang ini kami ada rundingan dengan Anwar Ibrahim. Kenapa dia kata ada rundingan dengan Anwar Ibrahim? Ini merupakan last stroke dia. Kenapa? Sebelum ini mereka cuba nak dapatkan, dia kata okey, kita bagi Perdana Menteri si Muhyiddin Yassin, tetapi dengan syarat ini dan ini. Namun syarat motivasi utama membebaskan
apa orang kata, membebaskan pimpinan itu tadi tidak berjaya, jadi mereka melakukan yang lebih lagi sekarang ni. Dia kata kena buat rundingan tersebut. So rundingan ni macam mana? For me lah, sebab saya lihat, saya bercakap sekarang ni di luar konteks saya sebagai ahli parti keadilan rakyat. Okey, saya melihat dalam konteks orang yang melihat daripada luar bagaimana permainan ini dimainkan. UMNO dia datang, dia bagi tahu dengan Muhyiddin, okey, bagi kami lebih kuasa, bebaskan pimpinan kami. Muhyiddin kata no. Aku boleh bagi kau setakat Menteri Kanan 2, Menteri Kanan 2, Menteri Pertahanan, lepas tu Menteri Pengajian Tinggi, itu je setakat aku boleh bagi. Selain daripada itu aku tak boleh bagi. Okey? Dia kata, bagi kami ketua Menteri Sabah, tak boleh. Aku bagi kau Johor je, tapi Johor tu pun dalam keadaan tak stable. Malah salah seorang ahli bersatu pun dah join Perjuang. Okeylah, bagi kami Sabah, tak boleh. Sabah tak boleh. Bagi kami Perak, ya, benda macam tu. Okey, kalau ini permainan yang kamu nak, fine. Dia bawa rundingan itu, ahli-ahli dia berjumpa dengan Datuk Seri Ibrahim, dan disahkan oleh Zahid Hamidi bahawa beliau tidak boleh menghalang ahli-ahli UMNO untuk berjumpa dan membentuk kerajaan dengan Anwar. Sebelum dia cakap macam tu, Zahid sendiri mengatakan bahawa Perikatan Nasional bukannya UMNO masuk Perikatan Nasional, tetapi ahli-ahli UMNO masuk Perikatan Nasional. Faham? So selepas itu baru dia kata bahawa saya tidak boleh menghalang ahli-ahli saya untuk menyertai Anwar ke, Perikatan Nasional ke, Muhyiddin ke, tak ada kuasa untuk nak menyekat mereka. Okey, dah nampak permainan di situ. So bila Datuk Seri Anwar bawa list tersebut ke Agong, dan list itu benar, list itu bukan kata tipu, memang benar, dan terdapat orang UMNO di dalamnya, terdapat orang-orang yang nama-nama yang lebih 120. Sebenarnya yang kata 120 tu salah, bukan 120, dia lebih 130 pun lebih dia sebenarnya di dalam senarai tersebut. Dan kenapa tak bagi senarai tersebut, saya dah cakap semalam, kalau bagi senanglah orang nanti nak curi kita punya senarai, tak apa, itu cerita lain. Kita bercerita tentang UMNO sekarang. Jadi dia akhirnya menyatakan bahawa okey, kita dah pergi berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ulang balik, UMNO tak pernah cakap mereka bersetuju bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, UMNO tak pernah cakap. Tidak ada statement daripada orang-orang UMNO pun mengatakan. Tetapi UMNO bagi kod, hint. Apa hint dia? Iaitu bila Nazri Aziz mengatakan 23, kalau saya cari 23 23 ahli Parlimen UMNO tolak sokong Anwar. Okey, 23 daripada ahli UMNO tolak sokong Anwar. Okey. 23, UMNO ada 39 ahli parlimen. 23 plus 9 tolak 23 bermaksud ada 16 lah sokong Anwar, betul? Macam saya kata, untuk nak nyokong Anwar ni sebenarnya tolak Bersatu, tolak Pejuang, tolak Warisan, tolak 3 orang yang membuat majoriti, 2 orang membuat majoriti, dia hanya perlukan dalam 16 orang. Dan 16 itu daripada UMNO. Kita tak bercakap daripada PAS, kita tak bercakap daripada GPS, kita tak bercakap daripada parti-parti komponen di Sabah, dan kita tak bercakap tentang parti daripada Bersatu dan juga pengkhianat-pengkhianat Azmin yang U-turn. Kita tak bercakap yang mereka itu. Cukup dengan UMNO, cukup membentuk kerajaan. Dia bagi hint. Nampak tak hint dia? UMNO dah dalam main politik, dia dalam 60 tahun. UMNO tak cakap ada 16 orang yang menyokong Anwar. Dia tak cakap macam tu. Dia kata ada 23 tak sokong Anwar. Nampak? Jadi bila orang Bersatu dengar 23 tak sokong Anwar, UMNO tak lagi majoriti lah. Orang kita ni tak fikir. Orang kita tak fikir how to read between lines. Macam mana nak membaca di antara line tu. Bahawa 16 tu 23 tak sokong, maksudnya ada 16 yang sokong. Tapi mana dia kata 16 tu, kau orang tak faham. Dan 16 ini cukup untuk menjatuhkan kerajaan warisan. Kerajaan Perikatan Nasional.
Apa tujuan benda ni semua sebenarnya tuan-tuan dan puan? Apa hin-hin ini? Zahid kata ini bukan UMNO, tetapi kita tak boleh menghalang orang UMNO nak sokong Anwar. UMNO tak sokong Perikatan Nasional, ahli-ahlinya menyokong. Nazri Aziz kata bahawa 23 tak sokong Anwar, 16 salah sokong. Kemudian yang Pasir Salak kata sekarang ini tak salah kalau orang UMNO sokong Anwar. Apa signal-signal ni tuan-tuan dan puan? Signal-signal ini nak bagi tahu dengan Muhyiddin Yassin, you better watch out. You better watch out. Tak lama lagi engkau akan jadi pembangkang dan nyawa politik engkau berada di tangan kami. It's just a matter of pulling the plug. It's a matter of mencabut plug tersebut. Maka dari macam kalau kita dekat hospital kan, pernafasan tu kalau kita cabut plug tu, maka matilah politik dia. Okey, so apa tujuannya? Malam tadi jelas UMNO telah memberi satu ultimatum kepada Muhyiddin Yassin, kepada Bersatu. Kembali ke meja rundingan atau ... akan berlaku. Faham tak kenapa PKPB dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya? Faham tak? Sebab kalau kita tengok kes COVID, hari ini saya tak tahu, sidang akhbar 14 hari bulan Oktober, situasi COVID 660 kes baru. 660 kes baru kalau kita tengok. 429 kes di Sabah, 68 kes di Selangor, 113 kes di Kedah, 17 kes di Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Labuan 7 kes, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 7 kes, Johor 3 kes, Sarawak, Perak, Melaka, Negeri Sembilan semua 2 dan 1 kes. Kalau kita tengok 68 kes di Selangor dan hanya 7 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tetapi PKPB. Menyebabkan yang di-Pertuan Agong tidak boleh berjumpa dengan Lim Guan Eng, Mat Sabu dan juga Zahid esok kerana PKPB. Apa tujuan PKPB ini? Saya boleh spekulat, jangan anggap ini sebagai tuduhan. Saya spekulat. Ini opinion. Tuan-tuan boleh fikir tak? Malam tadi rundingan ultimatum, bukan rundingan, meeting Biro Politik UMNO menghantar satu memorandum, satu kenyataan mengatakan bahawa mereka mahu untuk berunding dengan Bersatu. Runding jadi apa tuan-tuan dan puan-puan? Tidak cukup dengan menjadi jawatan-jawatan menteri, mereka mahu menjadi Perdana Menteri. So adakah Muhyiddin akan terima tawaran ini? Adakah Muhyiddin akan terima tawaran ini kalau tuan-tuan lah berada dalam situasi sekarang ini? Tuan-tuan berada dalam situasi sekarang ini, tuan-tuan nak jawab macam mana? Katakanlah tuan-tuan sekarang ini, tuan-tuan perempuan ni, Muhyiddin Yassin ditawarkan, kalau kamu tak bagi jawatan Perdana Menteri kepada kami, katalah saya ni UMNO lah kan, kepada kami, maka kamu akan jadi pembangkang. Menteri-menteri kamu semua akan jadi pembangkang. Semua jawatan-jawatan kamu akan jadi pembangkang. Di negeri-negeri yang mana kamu berkuasa, seperti Johor, walaupun UMNO di Johor lah, di Johor, di Melaka, di Perak, di Sabah, kamu semua akan jatuh. So dalam keadaan itu, kamu nak demikian ke? Atau bagi kami jadi menteri, kamu tetap di dalam kabinet kami, kamu tetap jadi kerajaan, cuma tak jadi Perdana Menteri. Mungkin jawatan-jawatan bertukar, tetapi ke negeri tak bertukar. Kamu boleh still dapat apa yang kamu dapat sekarang ini. Duit ke, projek ke, kamu still dapat. So kalau kamu, you all jadi Muhyiddin Yassin, yang mana satu kamu akan pilih? Tawaran yang mana? Tawaran yang mana?
Sebab itu, nak mengukuhkan lagi apa yang berlaku hari ini, maka Kuli telah mengeluarkan satu surat yang menyatakan, menunjukkan, yang nak bagi tahu bahawa usul undi tidak percaya. Dan usul undi tidak percaya di dalam surat tersebut. Kalau saya boleh tunjuk ni, ini usul undi tidak percaya. Nampak ke tak nampak ni? Okey. Usul undi, tak apalah, tak nampak. Tak apa. Usul undi tidak percaya. Usul undi tidak percaya yang dikemukakan oleh Mahathir Mohamad, Tun Mahathir, tetapi ditolak oleh Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Okey, saya baca. Ini yang didedahkan oleh Razali Hamzah, Tengku Razali Hamzah. Dengan hormatnya saya merujuk kepada usul undi tidak percaya yang telah dikemukakan oleh Dewan Yang Mulia ini. Penjadang usul ini mendakwa, iaitu Tun Mahathir, bahawa Perdana Menteri sebanyak 2 kali enggan membenarkan usul ini dibahaskan dengan cara menyenarainya di penghujung senarai perbahasan. Dengan itu, perbahasan terhadap usul tersebut terhalang, di samping pengundian terhadapnya tidak dapat dilaksanakan oleh Dewan Rakyat. Maksudnya, usul itu dibuat, usul undi tidak percaya itu, tetapi diletakkan di hujung sekali, menyebabkan biasanya prosedur macam itulah. Dibuat usul kerajaan dulu, baru usul private kan. Usul tidak percaya adalah amat penting. Ini berdasarkan kepada peraturan mesyuarat, kalau tak silap saya, peraturan mesyuarat 18, iaitu berkenaan dengan kepentingan orang awam. Amat penting atas beberapa sebab keperlembagaan, termasuk kesahihan kerajaan sekarang ini di bawah kepimpinan Perdana Menteri. Sekiranya usul tersebut disokong oleh sebahagian besar majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat, akibat keperlembagaan yang menyusulnya haruslah dipersembahkan ke pengetahuan Duhiri Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Ini 27 September kalau tak silap, bulan September lepas ditulis surat ini. Saya berpendapat, Tengku Razali berkata, bahawa usul tersebut seharusnya dikemukakan kepada Dewan Rakyat sebagai perkara penting yang memerlukan perhatian segera agar kerajaan kepimpinan Perdana Menteri dapat mengesah kewajarannya di Dewan Rakyat. Saya membuat cadangan ini berpandukan perkara 62 perlembagaan, iaitu tertakluk kepada peruntukan perlembagaan ini dan peruntukan Undang-Undang Persekutuan. Setiap majlis parlimen hendaklah mengawal selia tata caranya sendiri. Maksudnya, Tengku Razali menggunakan artikel perkara 62 Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa sebenarnya Parlimen mempunyai hak untuk nak mengatur urus, walaupun di dalam kita tengok peraturan mesyuarat 14, di dalam peraturan mesyuarat, buku peraturan mesyuarat Parlimen itu mempunyai tata cara, iaitu bagaimana untuk kita nak kemukakan usul dulu kerajaan. Tetapi dalam berdasarkan artikel 62 dinyatakan bahawa Parlimen bahawa speaker boleh mempunyai hak untuk nak mendahulukan usul tersebut. Okey. Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan memerlukan Perdana Menteri mendapat kepercayaan Dewan Rakyat sebagai prasyarat bagi menuntut secara sahih akan jawatan Perdana Menteri. Tanpa kepercayaan oleh Dewan Rakyat, Perdana Menteri tidak berhak menuntut kesahihan terhadap jawatannya, dan pengelakan terhadap hakikat ini merupakan niat buruk dan penipuan terhadap perlembagaan. Maka itu, perlaksanaan urusan kerajaan hendaklah berpandukan prasyarat. So daripada segi standing orders, tata cara tetap yang menghalang usul ini daripada dibentang di Dewan Yang Mulia ini sebagai satu keutamaan yang mendesak. Dengan saya hormatnya, jaminan agar usul tidak percaya ini akan dibentang di Dewan Rakyat sebagai satu keutamaan pada persidangan yang datang. Saya mengutus surat ini bersesuaian dengan sumpah saya. Okey. Kemudian beliau menyentuh bahawa Perdana Menteri telah menawarkan jawatan penasihat Petronas kepada saya, Tengku Razali, tetapi saya menolak tawaran tersebut. Saya menolak kerana prihatin terhadap perkara 48 sub 1 sub C Perlembagaan Persekutuan berkaitan hilang kelayakan menjadi ahli parlimen sekiranya dia memegang suatu jawatan berpendapatan. Ini kita persoalkan, bagaimana Tengku Razali boleh berprinsip sedemikian, tetapi pimpinan-pimpinan daripada PAS yang kononnya Islam itu boleh menerima rasuah sebegini. Ini apa kalau bukan rasuah? Ini apa kalau bukan rasuah? Tetapi seorang yang bukanlah orang kata terkenal dengan imej Islamiknya, Tengku Razali Hamzah daripada Gua Musang, boleh menolak tawaran penasihat Petronas. Bukan kecil gaji, besar.
Itu merupakan penyorokan politik yang menyebabkan demokrasi berperlembagaan kita menghadapi cabaran serius. Okey, kemudian dia mintalah supaya dibuat. Kemudian Yang di-Pertuan Dewan Rakyat mengeluarkan satu surat bertarikh 29 September. Dia kata dengan segala hormatnya takzim surat Yang Berhormat Tan Sri bertarikh 25 September dirujuk. Berkenaan dakwaan Perdana Menteri tidak menggunakan usul tidak percaya, itu tidak benar sama sekali. Tan Sri maklum bahawa peraturan 15 mesyuarat urusan kerajaan adalah didahulukan. Okey. Usul-usul persendirian termasuk usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri tidak boleh diterima, bukan tidak boleh diterima, telah diterima tetapi diletak di bawah sekali. Now, yang interesting saya nak baca macam ni. Dia kata sementara itu Tan Sri boleh juga telah memohon jaminan agar usul tidak percaya ini dibentang. Okey. Untuk makluman Tan Sri selaku yang di-Pertua Dewan Rakyat, tugas saya ada terikat dengan peraturan mesyuarat. Maka mana-mana ahli Dewan Rakyat boleh memberi notis untuk membentangkan usul dan dipertimbangkan berdasarkan peraturan mesyuarat. Betul? Justru saya tidak masalah untuk Dewan mempertimbangkan usul persendirian jika selesai semua urusan kerajaan. Tetapi dia ada nyatakan kat sini, namun begitu perkara ini boleh dibawa sekiranya seorang menteri yang membawa usul ini. Ada yang tanya kepada saya tadi, boleh ke usul tidak percaya ini ditolak oleh oleh Speaker Dewan Undangan Negeri? Saya kata Dewan Rakyat. Saya kata boleh berdasarkan peraturan mesyuarat 14. Memang boleh. Beliau punya hak untuk menolak dan biasanya dalam turutan memang letak belakang sekali. Tetapi untuk dia menjadikan usul, kecuali kalau jadi usul kerajaan, untuk menjadi usul kerajaan seorang menteri kena membawa. Tak kisah menteri apa, dia kena bawa usul tersebut. So saya sarankan untuk UMNO, dalam UMNO ramai menteri, saya sarankan menteri bawa usul tersebut macam. So dalam keadaan ini, nak tak nak, suka atau tidak, sekarang ini kita dapat lihat bahawa UMNO, Kuli, tak kisah fraction apa pun, is putting Muhyiddin on pressure. Sekarang ini game dah berubah. Sebab tu saya kata saya tak nak lihat daripada segi daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ada numbers tak numbers. Sekarang ni saya nak lihat daripada segi UMNO. Kita kena centralize kan kepada pemain, the real player dia UMNO. So sekarang ni dia dah letak syarat ini. Dia kata kalau kita baca kenyataan ini, dia kata dalam keadaan ini dapatlah kiranya Tan Sri berunding dengan Taqiyuddin, Menteri Jabatan Perdana Menteri, untuk berbuat demikian. Okey, saya baca ni. Perkara 4 dia kata, saya tidak ada masalah untuk Dewan mempertimbangkan usul-usul persendirian jika telah selesai semua usul ataupun terdapat usul oleh seorang menteri di bawah peraturan 14.2 ataupun terdapat usul oleh seorang menteri. Jadi caranya seorang menteri UMNO perlu bawa usul tu je. Jadi nak tak nak Dewan kena bawa itu sebagai usul kerajaan. Undi tak percaya. So UMNO saya bagi satu bulat Saya bagi satu bulat. Macam mana cara you nak gunakan kaedah nak dapatkan juga supaya usul undi tak percaya ni dibawa. Menteri, tak kisah menteri apa pun, bawa usul ni. Menteri atau timbalan menteri, itu pun dikira menteri juga. UMNO ramai timbalan menteri, boleh bawa usul ni. Standing orders 14.2. Standing orders, peraturan mesyuarat 14.2. Siapa yang ada baca boleh tengok perkara tersebut. Siapa yang nak tengok standing orders, bolehlah Google. Ada dalam online dekat parlimen, download, baca sendiri. So itu merupakan kaedah. Namun begitu, kalau sekiranya UMNO nak main permainan ini, dan sebab itu kita nampak dia delay, dia ada rundingan tu kena buat, perjanjian baru, kita kena atur balik, kita kena susun balik, kita kena bawa balik. Sekarang ni dia nak buang Azmin, UMNO nak tolak Azmin, UMNO nak sekarang ni berkuasa. So cerita Anwar macam mana? Anwar macam ni? Saya kata chances still ada, tapi ada satu lagi chance yang UMNO tak fikir. Mungkin dia fikir kot, tapi possibility. Possible tak geng-geng bersatu pula pergi jumpa Anwar? Kita jumpa lagi malam esok, insya-Allah. Selamat malam.
lawan, tetap lawan. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.